Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni tuan-tuan, saya rasa tak ada banyak apa tu perbezaannya, yang ada rata-ratanya persamaan ni tuan-tuan. Sebab itu tema maulid kita tahun ini persepahaman asas perpaduan ummah. Saya rasa tema ni dipilih sebab kita ni ada masalah tuan-tuan. Kita tidak bersepahaman. Bagaimana nak bersatu bersatu padu? Kita terlampau banyak berpecah hari ini. Sebab itu saya yakin, sebagaimana yang contoh yang saya sebutkan tadi, kalau kita tidak berpecah, kita bersatu hati, sudah lama umat Islam, orang Melayu ni jauh bergerak ke depan. Tapi hari ini kita terlampau banyak berpecah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita terlampau banyak berpecah hari ini. Kita terlampau banyak bergaduh sesama sendiri. Sehingga kan tuan-tuan tengok, perkara macam ni, perpecahan sebegini melemahkan kita, betul tuan-tuan, menjadikan kita umat Islam lemah. Dan akhirnya orang lain mengambil kesempatan ke atas umat Islam hari ini. Ini saya nak sentuh sikit lah tuan-tuan, supaya kita mengambil iktibar. Dan saya selalu ingatkan benda ini. Kalau tuan-tuan baca tulisan saya, buku saya dulu dalam Mingguan Malaysia, sekarang dalam akhbar Sinar Harian, tuan-tuan bacalah. Setiap minggu saya tulis dalam Sinar Harian setiap hari Senin. Saya sentiasa menyeru dan sentiasa menyeru, menulis apa lagi, supaya orang Melayu, orang Islam bangun balik. Lihat saudara kita sesama sendiri. Jangan layan saudara sesama sendiri seperti bukan Islam, tetapi layanlah mereka ini adalah seagama dengan kita. Bila saya bercakap sebegitu, saya pula dimarah oleh bangsa saya. Ini masalah ni tuan-tuan. Cuba tuan-tuan baca buku saya, nama tajuknya Nasib Melayu dari Bumi Melayu. Tak tahulah Batu Pahat ni sampai ke tidak. Tapi buku itulah antara paling laris lah ni. Tapi saya tak bawa dah tuan-tuan. Saya menyeru kepada orang Islam, orang Melayu kita, supaya bangun sebelum terlambat. Sebab orang lain sudah menjadi terlampau kuat, tuan-tuan. Kita ni, kalau kita sekadar berpecah dalam bidang ekonomi, kita kuat, tak apa. Kedai-kedai di Pekan Batu Pahat ni orang Islam yang punya, betul tak? Tetapi tuan-tuan tengok, kedai-kedai di Batu Pahat ni semua matanya sama seperti saya, bukan? Kita ni tuan-tuan tengok, ada berapa orang saya tuan-tuan boleh kira, betul tak? Maknanya dalam segi soal perpaduan kita tak kuat, ekonomi kita pun tak apa nak kuat. Kemudian tengok pula dari segi sosial, sudah akhlak anak-anak kita hari ini, betul tuan-tuan? Yang balik malamnya, yang isap dadahnya, yang merokoknya. Merokok pun satu hal juga. Cakap-cakap pasal merokok dia untuk Pak Imam, merokok hangus di malam. Saya tak dapat imam sini baik-baik lah tuan-tuan. Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau umat Islam ni dia ada satu bidang kekuatan yang lain, tak apa, sekurang-kurangnya dia boleh jadi backup lah tuan-tuan. Tetapi kita lemah dalam segala segi. Dan kalau inilah yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana nanti kita nak lihat masa depan anak cucu cicit kita nanti, betul tuan-tuan? Betul lah hari ini tuan-tuan tengok, kita masih lagi memegang kuasa dan sebagainya. Tetapi saya yakin, kalau umat Islam terus-menerus berpecah, saya tidak fikir kita akan selamat pada satu masa nanti. Sebab itu tuan-tuan dah ceramah macam ni, tuan-tuan dah diam dan takut dia. Tetapi saya melihat hari ini, kalau kita terus berpecah, saya tidak nampak
anak cucu, cicit kita akan selamat pada satu masa. Sebab itulah tuan-tuan Allah nukilkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah kata berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan kamu berpecah. Anak-anak kita pun dah mula main kata. Dia letih kata tuan-tuan. Hari pun dekat pukul 9. Sebab itu saya menyeru sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Masa tidak banyak menunggu kita. Hari ini masa untuk kita bekerja, masa untuk kita menguatkan balik umat Islam ini. Tuan-tuan tengok forum perdana semalam kan, kita bercakap soal Al-Fatih, seorang pemimpin panglima Islam. Tuan-tuan tengok berjaya menawan kota Konstantinopel yang kita sebut sekarang sebagai Istanbul, tuan-tuan. Sebab apa Al-Fatih ini berjaya? Sebab umat Islam ketika itu kekuatan dia, perpaduan dia amat hebat. Dia tak mainlah benda-benda kecil-kecil ni, tuan-tuan. Kita kadang-kadang tengok kemah ni warna biru, warna putih, tak masuk dah. Pasal warna pun dia dah takut. Tengok datang kenduri, macam kemah macam ni kan. Ini warna-warna yang hati, ada setengah orang hati dia tak boleh tidur. Dia datang kenduri, tengok kemah macam ni, dia tak masuk dah. Dia duduk bawah pokok bunga tu. Siapa kemah kosong-kosong tu tak pergi makan, duduk bawah pokok tu. Dia kata warna pokok ni menyejukkan hati aku. Warna biru dengan putih itu tak pernah seronok, kata dia. Ini dia lah. Tak ada setengah-setengah pada kita soal-soal begitu, tuan-tuan. Saya nak sebutkan kesimpulannya begini. Dah simpul dalam sebelah dekat. Kita ni tuan-tuan, janganlah berpecah kerana pasal warna, soal benda-benda kecil ni, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, biarlah kita banyak berbincang, bertegang leher, ya, bergaduh sikit-sikit pun tak apa. Semata-mata bercakap, tajuk dia, tema dia, nak jaga hati-hati kita ini, perpaduan sesama kita ini, supaya kita jangan menjadi seperti umat Islam yang berada di Palestin. Tuan-tuan tahu, umat Islam hari ini sana bertahap berapa tu? Orang kata nak sebut ini bersambung nyawa hari ini. Ya, nak mempertahankan diri daripada serangan Israel, Yahudi laknatullah ini. Sebab umat Islam di sana berpecah dan keadaan menjadi lemah. Akhirnya Yahudi ini yang tak ada negara dulu datang di sana. Hari ini mereka memerintah. Dan hari ini umat Islam di Palestin diperintah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dia tidak mustahil berlaku di negara kita ini kalau umat Islam terus menerus berpecah. Betul tak? Sebab di selatan sana bawah negeri Johor ini, perangai lebih kurang sama juga dengan jiran Palestin. Ada sebut ini, ya. Di selatan, tuan-tuan tahu kan, ya, sebuah pulau Melayu terlepas begitu saja. Dan akhirnya, ya, tuan-tuan tengok apa dah jadi, betul tak? Itu Allah kata fa'tabiru ya ulil absar. Apabila Singapura jatuh kepada tak sebut, tuan-tuan, nyampak sebut benda-benda macam. Dan tuan-tuan tengok pula di Pulau Pinang. Dan saya nak tutup dengan di Selangor, sebab saya duduk di Selangor. Itu Bali. Baru-baru ni saya berceramah di Majlis Perbandaran Kelang, Selangor. Oleh kerana ahli majlis perbandaran di Selangor ini majoritinya bukan Islam,
mencerita sajalah untuk jadikan pengajaran. Sementara kita masih boleh apa tu orang kata melihat dan belajar perkara ini. Di Selangor semua projek taman perumahan tidak akan diluluskan kecuali setiap taman perumahan itu dilengkapi dengan 4 rumah ibadat setiap satu. Maknanya setiap taman perumahan hari ini mesti ada surau, tokong, kuil, gereja. Tak kira berapa orangnya, ini syarat mesti ada. Baru ahli majlis akan luluskan projek. Ini saya akan ceramahkan nanti minggu depan. Ya. Ini akibatnya apabila umat Islam hilang kuat. Dah tuan-tuan, mana yang cakap? Baik. Jadi kesimpulannya, sebelum berlaku apa yang berlaku di luar itu berlaku di sini, pandang kiri kanan depan belakang, mereka ini saudara kita seagama. Ya. Dah lah tuan-tuan, sejam setengah saya bercakap. Nak simpan suara untuk Liga Ilmu pula, untuk forum perdana minggu depan ya. Yang baik itu datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk itu datang pada diri saya sendiri. Kalau ada salah silap, minta maaf banyak-banyak. Itu bukan disengajakan. Kalau terasa juga padan makanya. Tuan-tuan, sama-sama kita tutup majlis ini dengan membaca Ummul Quran, dan selepas itu ditutup dengan doa ringkas Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala taatik. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dan dosa seluruh muslimin dan muslimat. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang Kau redai, dan perpisahan kami pada malam ini perpisahan yang diberkati. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami ya Allah, satukanlah hati-hati kami ya Allah, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Hindarilah kami daripada perpecahan yang melanda di kalangan umat Islam pada hari ini ya Allah. Jadikanlah umat Islam umat yang kuat, umat yang akan terus berkuasa, umat yang akan terus mengimarahkan agama-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ridwanti Allah kerana telah menyampaikan ceramah. Semoga kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini